Okey, penataran pengalaman berasaskan sekolah PBS, PSMP ambilan Jun 22 dan ke atas. Jadi untuk PBS kali ini, secara rasminya pelaksanaan PBS PISMP 3 fasa, yang mana sebelum ini ada 3 fasa, telah tamat pada 16 ataupun 17 Februari 2023 yang lalu. Maknanya PBS yang akan datang ini pada minggu hadapan adalah PBS versi baharulah. Sebagaimana dapat taklimat daripada IPJM minggu lepas. Jadi pelaksanaan PBS PISMP ambilan Jun 21 dan ke bawah tugasan PBS PISMP ambilan Jun 21 dan ke bawah itu asas pendidikan 10 hingga 30%, bidang teras 10 hingga 30%, dan elektif teras 10 hingga 30%. Dah tak ada dah. Dia akan masuk kepada PBS versi baharu untuk minggu hadapan. Perubahan PBS mulai PISMP ambilan Jun 2022. Yang pertama, 1 jam kredit. Yang kedua, tempoh berada di sekolah 2 minggu. Yang mana sebelum ini kita ada PBS, 3 kali PBS, setiap kali ada 1 minggu. Manakala PBS yang baru ini diubah kepada 2 minggu PBS 1 dan juga 2 minggu PBS 2. Yang ketiganya ada pentaksiran berterusan. Sebagaimana pentaksiran berterusan PISMP. Yang mana ada markah. Seperti juga dengan pentaksiran berterusan PISMP. Dan juga ada maklumat kursus MK untuk PBS 1 dan PBS 2. Yang kelima, prasyarat untuk menjalani praktikum. Maknanya untuk pelajar yang ingin menjalani praktikum wajib lulus dalam pentaksiran berterusan PBS. Dan yang keenam, pelaksanaan PBS dilaksanakan 2 kali sahaja selama 2 minggu. Yang ketujuh, ada pensyarah penyelia yang akan membimbing pelajar PBS ini. Dan yang ke-8, markah PBS 1 dan PBS 2 perlu disahkan dalam mesyuarat JKIA PIPG nanti. Sebagaimana markah peperiksaan yang lain. Okey, garis panduan pelaksanaan amalan profesional. Pengalaman berasaskan sekolah. Maklumat kursus MK pengalaman berasaskan sekolah. Ini RMK dia PRKA 3151 untuk PBS 1. Yang mana hasil pembelajaran PBS 1, PSMP, PRKA 3151 menganalisis maklumat pengurusan pentadbiran kurikulum, hal ehwal pelajar, ko-kurikulum, komuniti serta dasar pendidikan masa kini. C4, E4, HP2, HP5, KKJ2, KKJ5 dan KMK6. Dan juga merumuskan refleksi berkaitan pengurusan sekolah, komuniti dan dasar pendidikan masa kini berdasarkan kepada yang diperoleh di sekolah nanti. Itu C5, E5, HP2, HP11, KKJ7 dan KEP10. Ini maklumat kursus PSMP PRKA 3171 PBS 2. Yang akan dijalankan nantilah. Untuk minggu hadapan, kita ambil, kita guna pakai PRKA 3151 tadi. Ini yang kedua. Okey, elemen perpaduan dalam PBS. Yang mana PBS yang bentuk baru, versi baru ini, dimasukkan elemen perpaduan dalam PBS.
Yang pertama, melahirkan bakal guru yang memahami kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Dan yang kedua, melahirkan bakal guru yang peka dengan perbezaan sosio-budaya dalam kalangan murid. Melahirkan bakal guru yang berintegriti tinggi dalam melaksanakan tugasan. Dan yang keempat, melahirkan bakal guru yang peka terhadap isu perpaduan kerana Malaysia adalah negara berbilang kaum. Jadi maklumat berkaitan pengurusan dan pentadbiran melalui temu bual, pemerhatian, perbincangan, penyediaan portfolio. Maknanya pelajar akan ke sekolah, dia akan buat temu bual ataupun pemerhatian di sana dengan guru-guru ataupun pentadbir sekolah lah. Refleksi pengalaman berasaskan sekolah melalui pemerhatian, perbincangan, penulisan dan juga laporan refleksi. Seterusnya, objektif pengalaman berasaskan sekolah memahami sistem organisasi sekolah melalui pengurusan kurikulum, al-ehwal murid, ko-kurikulum dan komuniti dan mengenal pasti dasar-dasar pendidikan masa kini yang dilaksanakan di sekolah secara efektif. Seterusnya, membuat refleksi mengenai program-program yang dilaksanakan di sekolah, memahami kaedah dan strategi pelaksanaan PDP dan membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru, kaki tangan sekolah dan komuniti. Dan juga mengumpul maklumat tentang pengurusan dan program-program yang dilaksanakan di sekolah, mendapat pendedahan awal tentang perancangan dan pelaksanaan kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah dan juga menghasilkan kajian lapangan berkaitan kurikulum ataupun ko-kurikulum melalui maklumat yang diperoleh di sekolah. Terusnya, pelaksanaan pengalaman berasaskan sekolah. Kalau kita lihat jadual, program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP tahun 1 semester 3, 1 kredit tempoh PBS adalah 2 minggu. Sekolah rendah. Tahun 2 semester 3, 1 kredit juga 2 minggu di sekolah rendah. Itu dua PBS 1 dan juga PBS 2. 2 minggu. Penempatan PBS PISMP ditempatkan di sekolah, prasekolah taska tertentu dan diuruskan oleh jabatan ataupun unit praktikum. Bagi kita di sekolah rendah lah. Perlu ditempatkan di sekolah mengikut tagging semasa melaksanakan PBS 2. Penempatan di mana-mana sekolah mengikut tagging masing-masing. Tidak dibenarkan menukar sekolah penempatan semasa PBS kecuali dengan kelulusan pengarah IPG. Kita lihat kepada wajaran pentaksiran berterusan bagi PBS. Tahun 1 semester 3 bidang teras, yang mana kita ada sekarang ini 3 bidang teras, iaitu RBT, matematik dan juga sains. Yang mana PBS 1 portfolio dengan penilaian 60%, laporan refleksi 40%. Manakala tahun 2, semester 3 bidang teras PBS 2, yang akan dinilai adalah portfolio 40% dan juga laporan kajian lapangan 60%. Pentaksiran berterusan PBS. Tugasan 1 bagi PBS 1, pelajar perlu membuat pembinaan portfolio berkaitan pengurusan dan pentadbiran yang meliputi kurikulum, al-ehwal murid, ko-kurikulum, komuniti dan dasar-dasar pendidikan yang berkaitan kurikulum, al-ehwal murid, ko-kurikulum dan pelibatan ibu bapa dan komuniti. Yang di sekolah lah, di sekolah seperti satu murid, satu sukan dan sebagainya, pelajar akan buat portfolio. Tugasan 2 bagi PBS 1, laporan hasil refleksi berdasarkan pemerhatian
program-program yang dijalankan di sekolah bagi memenuhi dasar pendidikan negara berkaitan kurikulum atau hal ehwal murid atau co-kurikulum atau komuniti. Contoh Sekolah Sejahtera, TS25, SKPMG, STEM, MBM, MBI, PIBG dan sebagainya. Ini bagi PPS 2. Tugasan 1, pembinaan portfolio berkaitan kurikulum dan co-kurikulum di sekolah. Dan tugasan 2, laporan hasil pemerhatian, kajian lapangan berkaitan kurikulum dengan memilih satu daripada berikut. Perancangan dan pelaksanaan PDP atau pendekatan dan strategi pengajaran atau pengurusan dan kawalan kelas atau bahan bantu mengajar, inovasi atau pendidikan inklusif ataupun taksiran dan penilaian atau refleksi atau program kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Contoh SKPMG, TS25 dan sebagainya. Dan co-kurikulum dengan memilih satu daripada berikut. Perancangan dan pelaksanaan kurikulum atau kolaborasi komuniti atau pendidikan inklusif atau program co-kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Terusnya, penggubalan pentaksiran berterusan PBS, PISMP. Ketua Jabatan Kursus Bidang Teras hendaklah mencalonkan penyelaras, penggubal, pemeriksa dan SME untuk tugasan pentaksiran berterusan PBS 1 dan PBS 2 dan menghantar pencalonan tersebut ke jabatan ataupun unit praktikum. Penyelaras, penggubal bersama jabatan ataupun unit praktikum berbincang untuk menyediakan tugasan pentaksiran berterusan PBS 1 dan PBS 2 berdasarkan kepada MK. Seterusnya, soalan pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2 disemak oleh SME dan disahkan oleh Ketua Jabatan ataupun unit praktikum. Sebagaimana kita buat pentaksiran berterusan bagi kursus PISMP. Seterusnya, penyelaras PBS Jabatan Bidang Teras memberi taklimat tugasan pentaksiran berterusan kepada pelajar yang terlibat. Mana pelajar akan diberi taklimat berkaitan dengan PBS tugasan oleh penyelaras Jabatan Teras. Okey, hasil penggubalan pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. Jadual spesifikasi tugasan JST perlu ada, soalan tugasan pentaksiran berterusan dan juga rubrik pemarkahan sebagaimana pentaksiran berterusan biasa. Okey, contoh tugasan pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. Ini contoh dia. Itu portfolio dinilai sebanyak 60%. Contoh soalannya ialah anda dikehendaki mendokumentasikan bidang berkaitan pengurusan dan pentadbiran berikut. A. Kurikulum. B. Hal ehwal murid. C. Co-kurikulum. D. Komuniti. E. Dasar pendidikan yang berkaitan kurikulum, hal ehwal murid, co-kurikulum dan pelibatan ibu bapa dan komuniti. Anda dikehendaki menyediakan portfolio dengan merujuk kandungan portfolio berdasarkan lampiran 2/10. Ini contoh soalan tugasan. Ini format portfolio 60%. Itu kandungan portfolio yang pertama, pengenalan diri. Yang kedua, biodata. Yang ketiga, pernyataan profesional. Yang keempat, instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. Pilih yang mana sesuai. Nyatakan instrumen pemerhatian, temu bual ataupun soal selidik. Yang kelima, kolaboratif. Ceritakan kolaboratif yang telah dibuat. Kolaboratif dengan guru-guru dan sebagainya. Yang keenam, ilmu ataupun pengetahuan baru. Melalui apa ilmu dan pengetahuan baru yang dapat ketika membuat kolaboratif
ataupun temu bual. Yang ketujuh, refleksi, itu lampiran 1.5, kekuatan dan kelemahan ketika pelaksanaan tugasan. Yang ke-8, laporan akhir, yang mana pelajar mesti melaporkan perkara berkaitan kurikulum, pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik, pengurusan hal ehwal murid, pengurusan ko-kurikulum, kelab dan persatuan, unit beruniform, sukan dan permainan, ko-akademik dan satu murid satu sukan, peranan komuniti dan dasar-dasar pendidikan masa kini. Ini contoh kandungan bagi portfolio. Rasanya tak ada beza dengan dengan praktikal, lebih kurangnya. Okey, seterusnya penilaian tugasan 1 pentaksiran berterusan PBS. Portfolio, borang PR4 dan rubrik disediakan. Bagi kurikulum, penulisan pernyataan profesional, pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik dan pengurusan hal ehwal murid, markahnya ialah 30%. Dan yang kedua, ko-kurikulum, pengurusan ko-kurikulum, kelab dan persatuan, unit beruniform, ko-akademik, satu murid satu sukan, 30%. Dan yang ketiga, maklumat sekolah, komuniti dan dasar pendidikan masa kini, iaitu maklumat umum sekolah, peranan komuniti dan dasar-dasar pendidikan masa kini. Dan yang keempat, pembinaan portfolio. Yang pertama, lengkap dan kemas dan disertakan dengan bukti-bukti yang relevan. Markahnya adalah 10%. Contoh tugasan 2 bagi PBS 1. Menyediakan laporan refleksi dengan memilih 2 daripada program-program yang dijalankan di sekolah bagi memenuhi dasar pendidikan negara yang berkaitan berikut. Sama ada yang pertama, A, kurikulum ataupun B, hal ehwal murid, atau C, ko-kurikulum, atau D, komuniti. Contohnya program-program yang dijalankan di sekolah, contoh Sekolah Sejahtera, TS25, SKPMG, STEM, MBM, MBI dan lain-lain. Dan yang kedua, memilih instrumen yang sesuai semasa mendapatkan data sama ada melalui pemerhatian, temu bual ataupun soal selidik. Yang ketiga, menyatakan kekuatan, kelemahan program yang dijalankan itu. Dan yang keempat, mencadangkan penambahbaikan untuk program tersebut. Penulisan laporan refleksi tidak melebihi 1,000 patah perkataan. Untuk makluman tuan-tuan, doktor-doktor, soalan tugasan bagi RBT telah disiapkan oleh Encik Sharif. Terima kasih Encik Sharif. Jadi kalau nak rujuk boleh rujuk kepada Encik Sharif lah macam mana pentaksiran berterusan PBS yang telah dibuat. Nanti saya akan bagi dalam grup contoh yang dibuat oleh Encik Sharif. Ataupun kita nak selaras pun tak apa, di 3 teras, matematik, sains dan juga RBT, nak selaras pun tak apa, ataupun nak buat lain-lain soalan pun tak ada masalah. Jadi kita boleh bincanglah. Okey, ni format laporan refleksi untuk tugasan 2 PBS 1. Pengenalan, dasar pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia, percikan dasar-dasar pendidikan mengikut kategori kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum dan komuniti, ko-kurikulum dan komuniti. Yang kedua, sasaran, maklumat sekolah yang dipilih, dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut, seperti Sekolah Sejahtera, TS25 dan sebagainya. Yang ketiganya, kaedah. Kaedah yang digunakan, sama ada kaedah pemerhatian, temu bual ataupun soal selidik, boleh menggunakan lampiran 211 untuk merekod kolaboratif. Yang keempat, dapatan. Laporkan 2 program yang berkaitan dasar pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Yang kelimanya, kekuatan program. Yang keenam, kelemahan program. Yang ketujuh, cadangan penambahbaikan. Dan yang ke-8, rujukan. Iaitu berkaitan dengan 2 program yang dipilih oleh pelajar di sekolah tersebut. Penulisan laporan refleksi tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
Okey, seterusnya penilaian tugasan 2 PB taksiran berterusan PBS 1 dan 2. Rubrik pemarkahan disediakan oleh penggubal dengan mencakupi hasil pembelajaran kursus berdasarkan MK. Itu PRKA 3151 untuk PBS 1 dan PRKA 3171 untuk PRKA untuk PBS 2. Ini contoh soalan PBS 2 bagi tugasan 1. Ini untuk semester 3 tahun 2 semester 3. Anda dikenaki mendokumentasikan bidang berkaitan pengurusan dan pentadbiran berikut. Kurikulum dan juga co-kurikulum. Anda dikenaki menyediakan portfolio dengan merujuk kandungan portfolio berdasarkan lampiran 2.10. Sama juga dengan yang tadi, 40% untuk tugasan 1 PBS 2 berkaitan dengan kandungan portfolio. Okey, ini contoh tugasan 2 pentaksiran berterusan PBS 2 menyediakan laporan hasil pemerhatian, itu kajian lapangan dengan memilih satu daripada kurikulum sama ada perancangan dan pelaksanaan PDP atau pendekatan dan strategi pengajaran atau kawalan kelas atau bahan bantu mengajar, inovasi atau pendidikan inklusif atau pentaksiran dan penilaian atau refleksi atau program kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan seperti SKPMG 2, TS25 dan sebagainya. Dan satu daripada co-kurikulum sama ada perancangan dan pelaksanaan co-kurikulum atau kolaborasi komuniti atau pendidikan inklusif atau program co-kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Contoh tugasan 2 PBS 2, memilih instrumen yang sesuai semasa mendapatkan data sama ada melalui pemerhatian, temu bual atau soal selidik. Yang ketiga, menyatakan dapatan kajian yang dijalankan. Dan yang keempat, mencadangkan penambahbaikan untuk kajian tersebut. Ini format laporan kajian lapangan untuk tugasan 2 bagi PBS 2. Tak perlu bacalah, nanti boleh saya bagilah dia punya slide insya-Allah. Okey, penggunaan lampiran-lampiran dalam pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. Ini lampiran-lampiran yang akan digunakan. Itu lampiran 2, 1, panduan penyediaan laporan refleksi. Untuk tugasan 2, pentaksiran berterusan PBS 1. 2, panduan penyediaan laporan kajian lapangan. Untuk tugasan 2, PB pentaksiran berterusan PBS 2. Semua ni boleh didapati di unit praktikum. InsyaAllah kita akan bagi soft copy lah lepas ni. Yang ketiga, 2, 3, borang penilaian portfolio PBS, iaitu PR4. Untuk diisi oleh pemeriksa yang menilai tugasan 1 pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. Itu portfolio. 2, 3A, panduan penggunaan borang PR4. Borang penilaian portfolio PBS. Sebagai panduan kepada pemeriksa tugasan 1 pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. 24, borang kehadiran pengalaman berasaskan sekolah perlu diisi oleh guru pelatih, pelajar kita, disahkan oleh guru besar dan dihantar ke unit praktikum. Seperti praktikum lah, sama juga dengan praktikum. Yang 25, laporan perkembangan pelajar diisi oleh pengurusan sekolah ataupun GB ataupun PK dan dihantar ke unit praktikum. Seterusnya 26. Borang kerja kursus pengalaman berasaskan sekolah PBS 1 perlu diisi oleh pensyarah penyelia. Pemeriksa pentaksiran berterusan PBS 1. 27. Borang kerja kursus pengalaman berasaskan sekolah PBS 1 diisi oleh pensyarah penyelia ataupun pemeriksa pentaksiran berterusan PBS 2. 28. Panduan menulis pernyataan profesional. Kontrak aktiviti PBS. Ditulis oleh guru pelatih dan dimasukkan dalam tugasan 1 pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2. Itu dalam portfolio. 29, panduan penyediaan portfolio pengalaman berasaskan sekolah diterangkan dan diberi kepada guru pelatih sebagai panduan.
Seterusnya lampiran 210 kandungan portfolio PBS diisi oleh pemeriksa, pensyarah. Panduan kepada guru pelatih untuk menghasilkan tugasan 1, PB, PBS 1 dan 2, itu portfolio. Guru pelatih meletakkan lampiran ini pada muka surat kedua. Tugasan 1, pentadbiran 1 dan 2, itu dalam portfolio. Lampiran 211, rekod kolaboratif, interaksi dan juga perbincangan. Digunakan ketika guru pelatih membuat kolaboratif seperti berbincang, temu bual, soal jawab dengan warga sekolah, pensyarah penyelia dan diletakkan di bahagian lampiran PBS 1 dan 2. Terusnya 212. Lampiran 212, penulisan refleksi, panduan kepada guru pelatih untuk menulis refleksi. 213, amalan refleksi. Guru pelatih menggunakan lampiran ini untuk menulis refleksi berkaitan tugasan 1 dan 2 PB. Diletakkan di bahagian lampiran PB, PBS 1 dan 2 jika perlu. 214, maklumat umum sekolah. Guru pelatih meletakkan lampiran ini pada muka surat ketiga, tugasan 1, PB, PBS 1 dan 2. Ini juga untuk makluman pensyarah penyelia, untuk susunan lampiran-lampiran. 215 dan 216, proses kerja pengalaman berasaskan sekolah, KU praktikum lah, wajib untuk proses kerja ini untuk melaksanakan PBS 1 dan 2. Ini tugas bagi unit praktikum. Okey, penghantaran PBS pentaksiran berterusan PBS 1 dan 2 perlu mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada pemeriksa. Okey, untuk tarikh PBS 1 11 atau 12 Jun hingga 22 Jun nanti tarikh bermula ialah pada permulaan PBS dan juga tarikh hantar sebagaimana dibuat oleh Cik Syarif dalam PB dia ialah 29 hari bulan 6. Itu untuk tugasan pelajar. Untuk tugasan untuk markah bagi unit praktikum, kebiasaannya kita akan menerima markah seminggu selepas pelajar menghantar tugasan PB pentaksiran berterusan kepada pensyarah penyelia dia. Nanti kita akan tetapkan tarikh lah untuk penghantaran markah ke unit praktikum. Pemeriksaan pentaksiran berterusan PBS PISMP. Penyelaras dan pemeriksa pentaksiran berterusan bersama Jabatan Unit Praktikum membuat penyelarasan penandaan PB, PBS 1 dan 2. Maknanya ada kolaborasilah di antara pemeriksa dan juga penyelaras untuk membuat penyelarasan dalam penandaan markah. Melaksanakan moderasi tugasan pentaksiran berterusan PBS 1 dan PBS 2. Jika markah 90% ke atas, sebagaimana dibuat dalam pentaksiran berterusan, kursus PISMP. Seterusnya, penyelaras PBS Jabatan Bidang Teras mengumpul markah dan menyerahkan kepada ketua jabatan untuk disemak dan disahkan di peringkat jabatan, seperti markah PB yang biasa. Seterusnya, ketua jabatan bidang teras menyerahkan markah kepada unit praktikum untuk proses semakan silang sebelum markah diisi ke dalam items IPG. Okey, proses kerja pelaksanaan PBS. Ini proses kerja dia. Yang pertama, merancang dan menyediakan jadual kerja PBS berdasarkan GPAP. Menyediakan senarai penempatan yang akan dibuat oleh unit praktikum, maknanya pelajar sudah ada penempatan masing-masing. Menghantar surat makluman penempatan kepada pengurus sekolah, semuanya sudah selesai. Jabatan Bidang Teras menyediakan soalan pentaksiran berterusan, rujuk carta alih pelaksanaan pentaksiran berterusan tadi. Mengurus surat lantikan penyelaras, penggubal, pemeriksa SME dan pensyarah penyelia. Maknanya dia akan lantiklah, dia sudah dilantik pensyarah penyelia, penyelaras dan juga penggubal SME.
Yang keempatnya, menghantar memo kepada jabatan atau bidang teras untuk pencalonan penyelaras, penggubal, pemeriksa SME dan pensyarah penyelia pentaksiran berterusan. Semuanya sudah dibuat. Menyediakan borang dan dokumen berkaitan, menjemput dan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS dan menyerahkan tugasan pentaksiran berterusan, borang kehadiran dan borang perkembangan pelajar. Ini sudah dah selesai. Dan yang ke-10, mengambil tindakan ke atas pelajar yang tidak memenuhi syarat kehadiran dan menetapkan tarikh lapor diri untuk melengkapkan atau mengulang. Yang ke-11, mengumpul markah PBS dan menganalisa. Yang ke-12, membentang keputusan PBS dalam mesyuarat JKI PIPG. Yang ke-14, yang ke-13, mengulang PBS mengikut masa yang ditetapkan. Yang ke-14, serahan keputusan PBS yang telah disahkan kepada UPP IPG. Boleh rujuk catat alih PBS dalam garis panduan pelaksanaan PBS. Okey, tanggungjawab pensyarah penyelia dan jabatan bagi pelaksanaan PBS. Kenapa perlu ada pensyarah penyelia untuk pelaksanaan PBS? Itu untuk membimbing pelajar melaksanakan PBS dari segi kefahaman berkaitan tugasan yang perlu dilaksanakan. Sumber rujukan pelajar. Maknanya pensyarah ini sebagai sumber rujukan pelajar. Berterusan PBS memastikan, pentaksiran berterusan PBS memastikan hasil pembelajaran khusus tercapai. Nama pensyarah penyelia dicatat pada muka surat depan tugasan pentaksiran berterusan PBS pelajar yang dibimbing. Semua pensyarah di IPGK layak menjadi pensyarah penyelia PBS. Pemeriksa untuk tugasan pentaksiran. Okey, tanggungjawab pensyarah penyelia dan jabatan PBS PISMP. Memahami pelaksanaan PBS mengikut garis panduan amalan profesional yang sedang berkuat kuasa. Ketua penggubal menyediakan tugasan pentaksiran berterusan PBS berdasarkan MK yang ditetapkan. Mendaftar nama pelajar di bawah salian dalam sistem items bagi tujuan laporan EES, IPPK dan CDL sebagaimana subjek-subjek yang lain. Amanah tugas pensyarah. Bagaimana ada yang tanya, bagi bimbingan dan penyediaan PBS ini, bagi penyelaras dan juga penggubal, dia dapat 2.5 jam. 2.5 jam. Manakala pensyarah penyelia 1 jam. 1 jam untuk seorang pelajar. Terusnya, memastikan tugasan PBS dilaksanakan berdasarkan tempoh masa pentaksiran berterusan. Memberikan taklimat tugasan pentaksiran berterusan PBS kepada guru pelatih. Maknanya, pensyarah penyelia ataupun jabatan hendaklah buat taklimat dalam tugasan pentaksiran berterusan untuk PBS. Memberi satu salinan soalan pentaksiran berterusan PBS kepada jabatan ataupun unit praktikum untuk simpanan, mengumpul dan menyemak portfolio dan tugasan pentaksiran berterusan PBS dan juga melaksanakan moderasi pemarkahan dan verifikasi pentaksiran berterusan PBS dan menyerahkan markah PBS yang telah disemak ke jabatan ataupun unit praktikum. Maknanya sebagai rutin biasalah dalam pemeriksaan pentaksiran berterusan. Ada moderasi dan sebagainya. Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar untuk diambil tindakan oleh unit praktikum. Penyelaras, ketua penggubal, ketua pemeriksa, penggubal, SME, pensyarah penyelia dicalonkan oleh ketua jabatan bidang teras. Tempoh pelaksanaan pentaksiran berterusan PBS PISMP. Yang mana tempoh pelaksanaannya ialah PBS 1 IPG 2 minggu. 2 minggu yang mana mengumpul maklumat dan data, iaitu membina portfolio dan menulis laporan pemerhatian, menyerahkan tugasan pentaksiran berterusan kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Yang kedua, PBS 2 IPG 2 minggu
yang mana membina portfolio dan menulis laporan kajian lapangan. Dan yang kedua, menyerahkan tugasan pentaksiran berterusan kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Kehadiran PBS. Kehadiran PBS ialah 90% ke atas. Mesyuarat JKIA PIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran PBS ataupun tidak. Bagi kehadiran 71% hingga 89%, pelajar wajib melengkapkan kehadiran PBS. Dan bagi pelajar yang kurang daripada 70%, wajib mengulang keseluruhan PBS. Okey, status pelaksanaan PBS 1 dan 2. Itu menyempurnakan PBS 1 dan 2 mengikut garis panduan. Perlu selesaikan tugasan dan lulus PBS 1 dan 2 itu sebagai prasyarat untuk praktikum. Melengkapkan lampiran yang ditetapkan, itu portfolio PBS 1116. Kehadiran pelajar 17, borang kelaporan perkembangan pelajar 18. Okey, bersama-samalah kita lahirkan guru inspiratif. Kehadirannya dinanti, kehilangannya dirindui. Wallahu alam bissawab. Ada soalan untuk pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya nak tanya tentang kehadiran tadilah. Ya. Sebab semalam ada pelajar, dia jumpa saya, pelajar tak silap RBT lah. Dia kata nak minta satu hari pengecualian PBS sebab dia terlibat dengan satu pertandingan inovasi, kata saya macam tu. Macam mana tu Ustaz? Maknanya dia keluar tu di bawah rasmi lah, secara rasmi. Terima kasih. Okey. Dia pun ada jumpa saya gitu. Okey. Jadi saya dah rujuk kepada KU praktikum Encik Syakir. Jadi saya rasa Encik Syakir boleh bagi penerangan supaya jelas sikit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Saya terus jawablah yang Encik Asri. Okey, kalau nak ikutkan prosedur dia tu, dia kena isi juga borang pengecualian PBS. Tapi PBS ni kita kena tengok dah, dia 2 minggu. Dia paling-paling apa kita boleh bagi sehari saja. Itu dia boleh lepas lagi lah. Tetapi saya bagi tahu pelajar yang terlibat ataupun Cik Asri boleh bagi tahu pelajar yang terlibat. Okey, lebihkan waktu berada di sekolah untuk melengkapkan PBS dia. Sebagai contoh, okey, dia balik sekolah balik pukul 2 contohnya kan. Dia lewat balik pukul 3 dia baru balik ataupun 2.30 dia baru balik. Tapi mesti ada bahan bukti lah. Guru besar akan tanda tangan dekat situ mengatakan dia stay back. Dia nak ganti satu hari yang dia mengikuti pertandingan tu. Jadi itu adalah langkah yang paling selamat, tapi kena ada bukti. Kena ada bukti. Ada pelajar yang, sebab kita ni untuk pengetahuan semua pensyarah, ada pelajar yang buat sekitar IPG dan ada pelajar buat di kediaman masing-masing. Dan mereka telah berjanji di unit praktikum. Cik Asri nanti tolong pastikanlah dia takkan kacau kuliah. Bermakna kuliah sebelum tak kacau, kuliah selepas pun tak kacau. Itu janji mereka. Sekiranya langgar, kita akan ambil tindakan yang keras lah. Saya tak suka pelajar-pelajar ni dia menipu-nipu lebih-lebih lagi unit praktikum sebab kami menguruskan ni. Kami tak nak isu nanti HCP salahkan kami, kami pula salahkan HCP. Kita tak nak macam tu. Kita unding elok-elok, kita jelaskan kepada pelajar kalau nak buat dekat rumah tak ada masalah. Itu pun ketetapan tu kita pun dah ambil. Kebenaran tu pun kita dah bincang di peringkat atasan, tak ada masalah. Jangan dilanggar saja.
Saya rasa Cik Asri, saya menjawab tak persoalan tu Cik Asri? Okey, saya faham tu Encik Syakir. Tadi Encik Syakir ada cerita tentang apa nama kena top up pembuktian semua tu kan. Jadi cara mana tu Encik Syakir? Maknanya tadi minta dia tulis laporan ke, buat kerja ke yang ditertangan oleh guru besar ke macam mana? Pembuktian top up yang dia tak hadir tu. Okey, sebenarnya kehadiran kita tu dalam borang kehadiran tu pelajar boleh boleh tulis kat situ. Ataupun dia boleh buat satu lagi table mengatakan dia pada hari Isnin daripada pukul 2 sampai pukul 3 dia melengkapkan, ni sebagai contohlah, melengkapkan portfolio PBS. Jadi kat situ kita boleh nampak. Jadi bawah tu ada tantangan dia dan disahkan oleh pihak pentadbir sekolah. Pun boleh Cik Asri, tak ada masalah. Kami boleh terima. Jadi kalau ada hal-hal yang berbangkit, jadi kita boleh jawab. Terima kasih Cik Syakir, jelas. Terima kasih. Okey selamat pagi, boleh dengar Cik Syakir? Boleh. Okey, selamat pagi, selamat sejahtera pengerusi dan rakan-rakan pensyarah. Saya cuma ada sedikit kekeliruan mengenai catat alih ataupun proses persediaan soalan. Okey, yang pertama kita ada berapa jabatan tadi yang ambil PRKA ni? 3 kan? Ya. Okey, contohnya kita ada 3 Kita menggunakan kod khusus yang sama, betul? Okey. Jadi sepatutnya penyelaras tu contohnya Ustaz Hairul kan. Ustaz Hairul lah daripada praktikum lah. Okey, jadi penyelaras. Sepatutnya soalannya adalah daripada situ. Walau bagaimanapun semasa minggu BPK mungkin boleh kumpul kalau ada 3 jabatan mungkin 3 penyeras untuk buat satu soalan yang sama. Bukannya dibuat oleh setiap jabatan. Kalau macam ini ataupun kebenaran yang diberi, dia akan jadi satu khusus yang sama, 3 soalan yang berlainan. Sedangkan kita adalah satu khusus. Jadi sepatutnya soalan tiga jabatan adalah sama. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan proses moderasi moderasi fasa perancangan, fasa selepas pentadsiran fasa selepas moderasi pun kena diambil kira contohnya kalau kita ada cakaplah 3 jabatan ni, kita ada berapa ni, cakaplah ada 60 orang pelajar. Jadi sampelnya adalah daripada 60, bukannya berdasarkan daripada setiap jabatan. Contohnya RBT kita ada berapa? Kita ada, cakaplah ada 29 orang kan. Bukannya 3 daripada 29 orang. Kemudian jabatan sains pula 3 daripada 20 orang. Jadi sepatutnya seorang penyelaras yang perlu menguruskan benda ni. Sebab apa? Dalam pelaporan sekalipun, macam saya collect borang laporan verifikasi, saya tak, contohnya semua khusus yang ada semesta ni 60 contoh kan. Kemudian termasuk dengan PRKA ataupun PRKA berapa dah? 20 berapa dia? Contohnya termasuk dengan PRKA dia takkan jadi 63 untuk 3 jawatan. Saya kena lapor 61. Sebab ia adalah menggunakan pakai kod khusus yang sama. Begitu juga semasa CDL dan juga CCQF. Sebab tu seorang saja penyelaras yang perlu datang daripada unit praktikum untuk buat laporan CDL, CCQF. Jadi benda ni tally semua. Jadi apabila saya tengok pada catat alih tadi, nampak ada sedikit kekeliruan apabila setiap jabatan ada penyelaras memang betul. Kemudian seolah-olah kena buat moderasi bagi setiap jabatan. Jadi benda ni sebenarnya saya dah tanya di peringkat yang unit peperiksaan IPGM mengenai perkara bukan saja yang untuk PBS termasuk juga macam PRKA 3012 semester lepas. Saya mengajar benda tu jadi baru saya nampak. Jadi apabila saya tanya ke unit peperiksaan penilaian IPGM, mereka kata bukan saja paper ni, apa-apa saja paper yang lain yang menggunakan satu kod khusus sepatutnya semuanya sama. Contoh PRKA 3012 bawah ni, ada satu yang bahasa kan, dia pakai BI. Yang soalannya adalah sama, cuba ia disoal dalam bahasa Inggeris itu saja.
Jadi mungkin kita boleh buat betulkan balik lah mungkin amalan selama ini supaya tidak keliru. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Betul apa yang Cikgu cakap. Sebenarnya dia bukan soalan yang berbeza. Memang benda tu sama. Cuma kita ambil penyelaras di setiap jabatan tu untuk berbincang. Untuk berbincang dan saya dipahamkan di peringkat IPGM sekiranya sebab bila kita ada 3 jabatan tu contohnya kan. Jadi ada idea-idea untuk penambahbaikan, kita satukan. Dia sebenarnya bukan soalan tu berbeza Cikgu, memang sama. Sebab Cik Syarif pun dah berbincang dengan Cik Afian, dah berbincang dengan Puan Lin, sama, tetapi yang endorse jabatan tu, COP tu berbezalah ketua jabatan dia. Saya rasa yalah nampak macam ada kekeliruan sebab kita panggil 3 jabatan macam benda tu berlainan, tapi sebenarnya memang sama. Okey, Cik Zaki sebab tadi diterangkan boleh buat mungkin soalan sama ataupun berbeza. Jadi kemungkinan nak berbeza tu ada. Walaupun sepatutnya ianya sama. Cuma dari segi proses moderasi kat sini adakah berbeza juga? Tak. Sebenarnya sepatutnya dia sama Cikgu. Sama. Dia benda tak ada berbeza. Cuma kita panggil tu untuk gabungkan tu kalau sekiranya ada dia orang nak buat penambahbaikan atau nak bersama-sama memutuskan benda tu. Itu je sebenarnya. Sebenarnya mungkinlah kat situ ada kekilafan sikit. Minta maaf lah. Memang soalan sama dan moderasi semua sama. Itu sebab kita boleh gunakan, contohnya kita tak cukup RBT untuk penyeliaan tu. Kan tadi dalam slide tu ada katakan kita boleh gunakan jabatan lain pun kita boleh guna pakai. Jadi bila sama tu tak ada apa-apa perbezaan. Ya. Sepatutnya macam itulah. Maksudnya Betul. penyaras daripada unit praktikum pilih tidak semestinya daripada jabatan RBT. Sebab saya tengok Cik Syarif ni dia orang kuat Jadi segala sampel-sampel pun semuanya datang daripada satu jabatan. Kalau boleh kita tak nak lah macam tu Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu kerana bagi penjelasan. Yalah benda ni MK baru. Jadi saya dengan Ustaz Khairullah pun dah berbincang. Kadang-kadang ada beberapa perkara tu kami terlepas pandang. MK baru ni bermula dari ambilan Jun 2022. Dan tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita ada Ustaz Khairullah ada membincangkan 2. PBS 1, PBS 2. Tapi tuan-tuan fokus dulu dalam PBS 1 sebab kita ni PBS 1. Dan saya nak maklumkan ada seorang pelajar bernama Kartiga. Dia akan buat PBS 2 teras. 2 teras, dia seminggu saja. Ni RMK lama yang ambilan Jun 2021. Yang lama kan kita ada 3 kali PBS. Yang satu ilmu pendidikan ambil, yang kedua teras ambil, yang ketiga elektif teras ambil. Ini saya nak bagi tahulah, saya rasa syarah tu ada kot dalam ni. Itu untuk Kartiga. Itu jangan pula gunakan MK baru pula. Nanti salah tu sebab Kartiga ni dia seminggu saja. Kartiga tu dia dah melengkapkan PBS 1, PBS 3 dan dia tak lengkap lagi PBS 2. Itu makluman dari unit praktikum lah. Ada apa-apa lagi saya boleh bantu? Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya kena tengok balik lah buku garis panduan. Ada apa-apa lagi tak? Okay, ada soalan lagi? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya semalam minta maaf banyak-banyak sebab kami morning prayer tu lambat habis. Jadi ada beberapa persoalan saya tengok dalam grup tu, bukan saya tak nak jawab, saya masih lagi mencari jawapan mengenai pelajar PDPP. Ini saya tengok ada juga Puan Anusuya ada, saya tengok ada yang lain-lain dah terlibat dalam PDPP. Jadi ada yang jatuhnya dia menyelia hari Ahad.
Dia menyelidik hari Ahad. Kalau kita tengok bab cuti, okey, bab cuti ni kalau kita tengok jelas. Sekiranya seorang pensyarah ataupun pegawai perkhidmatan awam ni nak claim cuti dia bertugas di luar waktu, maknanya hari Ahad tu ada penyeliaan PDPP. Kalau nak ikutkan penyeliaan tu jadi berapa jam? 2 jam. Dengan pergerakan apa semua kita bagilah 4 jam. Okey, 4 jam untuk satu hari. Boleh tak? Masih lagi tak cukup sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau terjadi Ahad tu dalam 1 bulan tu ataupun 3 bulan tu dia dalam 1 bulan kalau tak silap kita boleh kumpul. Ahad tu 2 kali dia pergi, jatuh pada hari Ahad, tapi kena ada bukti lah. Dia dah menyelia pelajar tu 8 jam contohnya, 2 hari ke 3 hari jatuh pada hari Ahad, bolehlah dia nak mohon untuk cuti. Itu yang saya faham. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok bab-bab cuti ni bagi saya sensitif. Nanti bila nak claim tak dapat, nanti marah pula unit praktikum. Unit praktikum ni mengurus saja. Kami pun tak apa-apa faham bab-bab cuti ni. Kena tanyalah sama-sama, kita bantu-bantu tanya pada yang faham tentang bab cuti. Kita elakkanlah hari yang contohnya hari Ahad. Kita ada hari Isnin sampai hari Khamis. Ini cadangan saya. Tapi kalau jatuh juga penyeliaan tu pada hari Ahad, jadi itulah yang saya boleh jawab. Saya rasa itu. Minta maaf lah, ini dah lari sikit ni cerita PBS. Cik Syakir ni pergi pula pada PDPP punya cerita. Saya minta maaf lah, itu saya kena terangkan sikit lah sebab berkaitan dengan pensyarah penyelia, kebajikan pensyarah ni kita kena fikir. Makna pensyarah penyelia pergi jauh-jauh, kan ada timbal balik daripada situ. Jadi kalau tak dapat, kalau saya pun mungkin saya pun marah kan. Jadi kita sama-sama lah tuan-tuan dan puan-puan untuk cari jawapan, menyelesaikan masalah, dan pandangan tuan-tuan dan puan-puan tu insyaAllah kami akan ambil kira lah, dan kita akan cuba perbaiki dari masa ke semasa. Terima kasih. Saya serah pada Ustaz Karullah. Terima kasih kepada Ketua Unit Praktikum Cik Syakir. Kalau tidak ada apa-apa soalan, terima kasih kepada doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama-sama dengan unit praktikum pada pagi ini. Jadi untuk akhirnya adalah sama-sama kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi terima kasih.